Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla, dengan dikata kita benar-benar melihat segala apa yang telah Allah jadikan dalam hidup kita ni, sama ada dalam keadaan susah ataupun senang, dua-duanya dalam keadaan kita benar-benar memuji Allah SWT. Puji Allah Ta'ala ni bukan kerana Allah bagi kita nikmat dalam berbentuk benda. Bukan dengan kita dapat suatu perkara yang kita suka, kita puji Allah. Tidak. Puji Allah ni tuan-tuan sedang jemaah muliakan Allah SWT adalah kerana Allah itu maha sempurna. Sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Di saat Allah menjadikan kesusahan, sempurnanya Allah jadikan kesusahan itu. Sempurnanya Allah jadikan kesakitan itu. Apa maksud sempurnanya Allah jadikan kesusahan dan kesakitan? Sempurnanya bermaksud padanya itu pasti ada kesenangan. Padanya itu ada pertolongan. Padanya itu ada jalan keluar. Allah tidak jadikan satu perkara itu dengan keadaan semata-mata untuk satu keadaan saja. Yang kita jadi susah sehingga tidak ada jalan keluar langsung. Tidak. Allah SWT itu menjadikan sesuatu perkara itu menzahirkan kesempurnaannya. Di saat kesusahan, sempurnanya kesusahan itu terjadi di saat kita boleh menghadapinya pula. Ada datangnya pertolongan, ada datangnya berbagai bantuan dalam bentuk kemanusiaan. Hakikatnya itu semua dari Allah SWT. Ya? Dan apatah lagi kalau dapat perkara yang baik dalam bentuk kebendaan dan nikmat kurnia Allah SWT, sudah pastilah sepatutnya menampakkan lagi kita tentang kesempurnaan Allah SWT. Cumanya kita ni tuan-tuan, sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala, terperangkap dengan pandangan nafsu, terperangkap dengan pandangan kebendaan, terperangkap dengan pandangan keduniaan, sehingga kita gagal untuk melihat kesempurnaan dan kekuasaan Allah SWT. Nah, inilah sebabnya kita seringkali setiap malam kita mengkaji, kita mengaji, untuk kita mengasah mata hati kita ni, ainul basirah. Supaya dengan pengajian yang kita Allah takdirkan ada setiap malam ni, insya-Allah without miss, kata orang Jawa kata, selagi hayat di kandung badan, selagi tenaga diberikan, insya-Allah tiada arah melintang. Allah izinkan kita bersua muka secara online, secara maya ni, kita gunakan sebab baiknya peluangnya ada, teknologinya ada ni, untuk kita isi masa kita kurang lebih sejam, insya-Allah, untuk kita sama-sama terus menerus mengasah kita punya hati kita ni, asah. Sebab pandangan mata ni kena asah. Pandangan mata hati ni kita kena asah dia. Kita kena bantu dengan kefahaman yang sebenar.
agar kita mampu melihat akhirnya, kita mampu benar-benar memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pujian. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli nikmah. Sedang memuliakan Allah SWT, perbetulkan niat kita insya-Allah. Mari kita perbetulkan niat kita berada dalam kuliah ini kerana Allah SWT. Insya-Allah kita mohon kepada Allah Taala berikan kita kefahaman untuk kita memahami apa saja yang disyarahkan, yang diilhamkan oleh Allah SWT, supaya dengan ilmu yang ada ni, yang paling penting memberi manfaat kepada diri kita. Yang paling penting diri kita. Dan jangan berganjak daripada sesuatu ilmu itu selagi tidak diberikan kefahaman. Jangan berganjak, tuan-tuan. Satu kerugian yang besar. Apabila kita tidak faham, kita tinggalkan. Satu kerugian yang besar. Apatah lagi, ilmu yang benar-benar membincangkan tentang kebesaran Allah SWT. Ilmu yang benar-benar membincangkan bagaimana nak melihat kehidupan ini dengan Allah, tuan-tuan. Wallahi, hidup ni mesti tengok dengan Allah Ta'ala. Wallahi, hidup ni mesti dengan Allah SWT. Tanpa Allah, tidak boleh tidak, kita tidak akan ada apa-apa pun. Jadi nak meresapi kalimah itu, meresapi kehidupan dengan Allah itu, perlukan pengajian, perlukan perbahasan yang mendalam, tuan-tuan. Perlukan perbahasan yang konsisten, istiqamah. Dia bukan sekali tembus boleh masuk. Dengan lapisan-lapisan keduniaan, penyakit, macam-macam yang perlu kita tembus. Dengan kita ni, adanya, macam saya bagi tahu lah, makam kuali, tuan-tuan. Makam kuali kena dengar berkali-kali. Kalau dah dengar berkali-kali pun tidak boleh berhenti kat situ saja. Bila dah faham, kena amalkan pula. Bila dah amal, kena istiqamah pula. Bila dah istiqamah, kena pula pertahankannya. Subhanallah, banyak prosesnya itu, tuan-tuan. Baik, insyaAllah. Apapun kita mohon pada Allah Ta'ala bantu kita, insyaAllah. Khair, perbetulkan niat. InsyaAllah perbetulkan niat. Selalu perbetulkan niat, kata guru saya. Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mustama Abdul Latif kata, perbetulkan niat, perbetulkan niat. Dan memang, inna amalu biniat. Nampak mudah ya. Nampak mudah niat, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, inna amalu biniat wa inna malikum li imri ma nawa. Kita akan dapat apa yang kita niat. Bukan apa yang kita buat. Kita buat berdasarkan apa yang kita niat sebenarnya. Jadi kalau kita tidak faham apa yang kita niat, kita buat bermaksud apa yang kita niat tadilah. Tak faham. Jadi didapatlah apa yang tak faham tu. Niat yang paling penting sebenarnya. Dia mewakili markas 100% sebenarnya. Tanpa ada niat yang benar, maka tidak sampailah maksud atau hasil pada satu perkara. InsyaAllah, khair, alhamdulillah, kita teruskan kajian kita pada malam yang penuh barakah ini, masih dalam mencampur adukkan hak dan batil. Cuma malam ni saya nak tekankan tentang perbahasan bagaimana kalam hak, kalam batil. Kalam hak, kalam batil campur aduk tentang perbahasan tentang perasaan. Tekanan perasaan ataupun perkataan yang lebih tepatnya depres. Tekanan perasaan dan kaitan dengan keimanan. Khair, kita akan sambung. Kita akan kaji perbahasan insya-Allah. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama mohon keberkatan kepada Allah Taala. Sama-sama semua yang menonton malam ni kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidang jemaah muliakan Allah Taala. Khair, pada malamnya penuh barakah ni, alhamdulillah kita akan menyentuh tajuk tentang perbahasan kaitannya tekanan perasaan dipres dengan keimanan.
apakah kelayakan ataupun entitled saya mengkaji perkara ini? Khair. Pertamanya, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, Allah izinkan saya untuk memiliki satu kaedah tuan-tuan, uslub perbahasan kehidupan yang bersandarkan kepada metodologi ataupun kawaid ataupun kaifiat. Dia setiap perkara mesti ada kaedah. Tuan. Kalau kita tak ada kaedah perbahasan, maka anda tidak layak untuk membahaskannya. Sebagai contoh, anda seorang master chef. Master chef ni tuan-tuan, dia mesti kena ada dia punya kaedah. Kalau tiba-tiba jadi, maka dia bukan master chef. Dia mungkin tiru masakan ataupun dia sebagai orang yang suka masak je lah. Tapi bila mana dia nak mengajar atau bila mana dia nak cerita balik, maka dia tak boleh nak cerita. So itu bukannya kita boleh iktiraf dia sebagai master chef. Ataupun mana-mana bidang ilmu sekalipun. Dan tidak cukup dengan itu, dia bukan sekadar boleh masak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sudah jemaah mulakan Allah SWT. Khair. Tak payah baca komen, saya dapat signal kat sini. Okey. Dia takkan ada habis sampai tak payah bagi tahu, akan tahu insya-Allah. Ni. Sini ada. Sana ada rute satu. Kadang sini yang habis atau sana yang habis. So signal dia akan dapat kat dua-dua sekali. So jangan panik. Sebab saya nampak benda tu. Kadang delay 2 minit 3 minit. Okey. So okey, tak masalah. It's a big benda teknikal dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dah selalu kena pun tak kerti-kerti. Kalau tadi yang tu tadi habis tu tahulah tu. Okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Balik bercerita tadi. Saya cerita tadi dalam kaedah cerita ni tuan, kenapa saya nak cerita tentang tekanan perasaan ni? Apa kaitan saya nak cerita ni? Saya doktor kan nak cerita perasaan ni. Beli price ni kan doktor cerita. Ya doktor lah cerita. Doktor pak doktor lah cerita. Saya pun ada kaedah cerita juga. Yang ni bila cerita kehidupan, perasaan ni duduk kat mana? Perasaan ni cerita duduk mana perasaan? Perasaan dalam kehidupan lah. Perasaan ni duduk kat binatang tidak? Dia duduk kat mana? Kat manusia. Bila sebut saja manusia, Allah. Bila sebut saja manusia,
Siapakah yang paling pakar dalam bab manusia ni? Siapakah yang paling siapakah yang paling pakar sekali dalam bab manusia ni? Itulah bagi Nabi SAW. Boleh dah belajar tenang sejak mengaji. Bagus. Waroha. Dah kalau tak kerti tenang mengaji buat apa? Tenang ni adalah permulaan kehidupan. Ingat, tenang permulaan kehidupan. Khair. Ni saya nak bagi tahu buat pengumuman awal ni. Bab tenang ni sebelum saya terlupa. Pada 31 hari bulan, malam ambang tahun baru, saya akan bersiaran langsung di lokasi Putra Perdana, tempat Encik Aswak kita. Kedai di situ, kita akan live kat situ. Baik, kita akan ada satu test. Siapa nak datang? Tuan-tuan tahu tak yang tempat yang pijak kaki yang bergerak tu? Apa nama? Hoverboard. Hoverboard. Letak bergerak. Nak naik tu, siapa yang ada kamera mungkin. Cuma first time yang naik. Rupanya ada teknik yang panggil teknik tenang. Nak cek siapa tenang tak tenang, dia boleh naik tu. Di samping kemahiran lah teknikal. Tapi the first kali adalah menenangkan diri. Bila dia dah boleh tenang atas tu, sebab dia akan terus bergerak. Kiri kanan terus bergerak. Jadi naik tu, tenang, kemudian baru boleh bergerak. Selagi tak tenang, lagi tu tak boleh bergerak. Samalah dengan semua pun. Nak fly, kapal, semua. Dia kena tenang, dia kena okey baru. Ya? InsyaAllah. Jadi sebenarnya memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang itu permulaan, it's a starting point, permulaan, mukaddimah untuk sesuatu perjalanan yang lebih jauh. Dan yang paling penting, tenang adalah perjalanan menuju Allah. Ingat, tenang itu ada perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sila jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Ya, Nabi Muhammad SAW yang paling pakar sekali. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak kaitkan dengan Nabi SAW? Garang ni Ustaz, tak garang. Bila benda yang berkali-kali ulang, kadang-kadang ni kita kena tegas sedikit. Tegas. Terutamanya dalam bab teknikal ni tegas. Habis cerita. Kadang-kadang hidup kita ni, kan, kita marah bab teknikal ni. Kalau teknikal problem dia punya marah dia, tu kita kena marah balik. Bab teknikal jangan marah. Kita pula dah marah. Saya macam tu. Dalam bab teknikal dunia ni, dia tak boleh marah sebenarnya. Jadi cara bab teknikal dunia tak boleh marah. Saya kena marah balik orang yang marah bab teknikal ni. Itu cara dia. Sebab dunia ni take it easy. Tak ada, buat cara tak ada. Tak ada, tunggu sampai ada. Itu saja. Jangan nak mengada-ngada. Kan? Kadang benda-benda kecil, benda ni, ini yang mengganggu perasaan ni. Perasaan terganggu sebab apabila bab-bab teknikal dunia diambil begitu detail. Orang panggil orang yang perfectionist. The perfectionist. Very detail. Every single thing, she nak make it a perfect. Bila tak kena, dia serabut lah. Dia mulalah. Jadi, memandangkan tak ada yang nak garang dalam bab dunia ni. Asyik orang dunia yang teknikal je terlampau garang dengan dunia. Mari sini kita berhadapan. Kita tengok siapa yang garang. Kita pula terpaksa garang untuk mendiamkan orang yang very technical yang garang dengan dunia ni. Very cerewet kadang-kadang tu kan. Okey. Dalam bab agama tak nak garang pula. Bab yang libatkan syurga neraka ni patutnya kena garang. Bab dunia ni aja. Tak ada je. Rosak, repair. Lambat, ingatkan. Tak siap, buat. Kita banyak garang tak bertempat orang panggil. Contoh suami-suami lah, laki-laki. Nampak macam sado hebat dia. Tapi garang, dia garang. Tak masak tak sedap, marah. Baju tak iron, marah. Isteri ni marah. Dia marah buat benda-benda. Tapi isteri tak tutup aurat, tak marah. Isteri kadang-kadang asyik main perasaan, asyik mengajuk, tak tutup aurat, tak marah. Isteri kadang-kadang mempertikaikan kekuasaan Allah, tak marah. Erti kata lain, bab-bab yang agama tak marah. Tapi kalau bab dunia, marah.
Ni marah tak bertempat dia panggil. Marah tak bertempat ni marah yang tak ada nilai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Marah yang tak ada nilai. Dia kalau marah yang bernilai, marah yang sehingga orang ni menjadi yang panggil apa? Yang tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Baik, jadi sedang jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Khair, alhamdulillah. Baik, berbalik tentang perasaan tadi. Baik. Dalam perasaan ni tuan-tuan, berbalik kepada apa yang suara tak ada lagi, keluar masuk balik. Dah 2 orang tak, suara tak ada, keluar masuk balik. Ada ni suara ni, boleh. Baik, jadi berbalik. Saya cerita, saya nak bawa perbahasan tentang perasaan ini kerana saya ada kaedah. Alhamdulillah, subhanallah, Allah berikan saya kaedah, metod. Kaedah, dia ingat satu perkara, setiap perkara yang nak dibincangkan, mesti ada kaedah perbincangan. Kalau tak ada kaedah perbincangan, kita hanya menceritakan saja permasalahan atau mengambil contoh-contoh permasalahan tanpa ada kaedah perbincangan, malah nak menyelesaikan permasalahan jauh sama sekali. Mengajar apatah lagi. Baik, apa kaedah yang kita pakai? Saya selalu ulang. Kaedah dalam kehidupan. Ingat, manusia, perasaan, masalah, tekanan, itu duduk pada manusia. Manusia yang akan berhadapan dengan tekanan. Ingat, depres dalam bahasa mudah tekanan. Manusia yang berhadapan dengan tekanan, kucing tak ada dalam tekanan, binatang tak ada dalam tekanan. Walaupun mereka ada, tapi kita tidak tahu mereka tertekan atau tidak. Muka mereka selamba je kan, kucing kan, kita tengok muka kucing juga. Dia tak ada berkerut, tak ada. Binatang-binatang lain pun sama, tak ada perubahan pada muka. Tapi manusia ni perubahan akan nampak. Kalau tekanan tu dia akan dia adalah dipanggil body language yang respon kepada tekanan. Okay. Poin ni sekarang ni adalah bagaimana kita nak cerita kaedah dia. Kaedah menceritakan tekanan ini macam mana. Tak kisahlah apa saja background anda sebagai doktor ke, anda siapa ke, profesor ke, apa ke, berbalik kepada kehidupan, anda kena ada kaedah membincangkan kehidupan terlebih dahulu. Tidak boleh tiba-tiba cerita terus, kemudian kaji tentang tekanan, kita kaji tentang tekanan dan terus kita buat kesimpulan tekanan ini begini. Terus kita pergi pada tekanan tanpa mengkaji di manakah letaknya tekanan, tanpa ada sistem atau kaedah menceritakan bagaimana tekanan itu datang. Baik, dalam kaedah kita, kaedah soft. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Soft. Dalam soft ini tuan-tuan, menceritakan kaedah mencerita atau membincangkan atau mensyarahkan kehidupan. Sebab apa? Sebab soft ini berkaitan dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Nabi SAW diutuskan untuk memperbaiki kehidupan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ni kehidupan ya tuan-tuan. Orang yang berakhlak, orang yang ada kehidupan. Orang yang tidak berakhlak, orang tidak ada kehidupan. You ada semua perkara tapi you tak ada akhlak, you tak ada semua. Apa itu akhlak? You punya sikap perbuatan. Responsif kepada sesuatu perkara. You ada suami tapi you tak ada akhlak dengan suami, you akan hilang suami. You ada isteri tapi tak ada akhlak pada isteri, you akan hilang isteri. You ada semua perkara tapi you tak ada akhlak dengan perkara itu. Apa maksud dia? You tak ada perangai yang betul untuk berhadapan dengan keadaan sekeliling, maka hancurlah keadaan sekeliling itu. Ini yang berlaku pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah mereka tidak ada akhlak. Sebab apa? Tidak ada lagi dipanggil wahyu ataupun Nabi yang diutuskan untuk umat jahiliah waktu itu, Arab jahiliah. Jadi Nabi akhir zaman. Itulah bagi Nabi SAW. Perangai mereka waktu itu, umat jahiliah waktu itu, respon mereka kepada tekanan yang berlaku, itu respon mereka sangat dahsyat. Sehingga membunuh, sehingga menanam anak, bergaduh, marah, dengki, khianat, semua perbuatan buruk yang ditonjolkan. Dan sebenarnya dia ada pembawa dia. Siapakah pembawa buruk-buruk ni, perangai-perangai buruk daripada akhlak buruk ni? Itu pembawanya adalah iblis. Direct contact. Siapa yang ada direct contact dengan iblis, dia akan ada respon akhlak yang buruk. Sebab akhlak buruk ni dia ada pembawa dia.
kepala dia ataupun penyebar ataupun pencetus yang Allah izinkan. Allah belaka semua ni. Sebab ada yang komen Allah belaka juga. Memanglah semua Allah belaka. Sekarang ni bagaimana dengan Allah belaka-laka tu? Allah nak tolong bukakan pintu hati kita, mata hati kita untuk mengkaji balik. Okey, mengkaji balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengkaji balik bagaimana kita nak melihat dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah juga yang bagi lihat ni. Allah yang menguasai yang tersirat, yang tersurat. Wallahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Allah juga. Khair. Baik. Jadi sebenarnya muliakan Allah SWT. Baik. Jadi respon itu direct contact yang buruk tu. Jadi saya tulis gambar rajah. Sekarang saya explain dulu sebab sementara tengah charge tab ni. Okey, sekarang ni iPad ni kita kaji dulu secara harfiah ni. Nanti saya tunjukkan dia panggil tamsilan secara lukis. Baru kita nampak pecahan dia. Baik, sekarang ni saya nak bagi tahu. Nabi SAW itu diutuskan oleh Allah SWT purposely. Tujuannya adalah untuk liutammima makarimal akhlak. Untuk memuliakan akhlak. Baik, akhlak ni akan ada perangai. Bila sebut perangai, akhlak. Ada tak kaitan dengan perasaan? Ada. Bawa cerita tentang perasaan. Bila perasaan, ada tak cerita tentang tekanan perasaan? Mestilah ada. Baik, bila sebut tekanan perasaan, apakah yang boleh menyelesaikan perasaan ini? Adakah orang beriman boleh kena tekanan perasaan? Boleh. Sebab perasaan ada pada semua orang. Orang beriman dan tak beriman. Semua ada perasaan. Soal. Orang beriman, dia boleh kontrol perasaan. Orang beriman, dia boleh atasi masalah perasaan dia. Sehingga kan dia tidak tertekan dengan tekanan. Dua perkara. Perhati baik-baik saya sebut. Tidak tertekan dengan tekanan. Kerana dia mampu tanggung beban. Bila mampu tanggung beban, tekanan itu tidak menjadi bebanan bagi dia. Tidak jadi tekanan dan tidak tertekan. Yang jadi isu sekarang ni adalah apabila perasaan itu di luar kawalan. Perasaan di luar kawalan disebabkan oleh keadaan yang menekan. Saya ulang lagi sekali. Perasaan yang di luar kawalan disebabkan oleh keadaan yang menekan. Keadaan ini berbagai faktor. Sebab tu orang cakap, oh tekanan perasaan ni boleh wujudkan berbagai faktor. Yes, betul lah. Kita tak nafikan. Cuma kita tak nak mengiyakan faktor-faktor itu. Ada setengah golongan, setengah pihak, setengah yang mengkaji bab perasaan, dia cuba admit, dia cuba absorb, dia cuba memenangkan perasaan itu dengan menerima konsep yang luaran tadi. Contoh, kalaulah perasaan itu terganggu kerana lelaki tak pandai melayan. Jadi kita kena atasi lelaki yang tak pandai melayan itu. Bukan atasi perasaan dia. Faham tak? Dia akan pergi kepada luaran. Faktor luaran. Sedangkan Allah SWT mengajar kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam diri kamu, kamu tak perhatikan. Sedangkan bagi Nabi SAW mengajar kita dari dalam. Ini dengan iman. Tetapi ada setengah-setengah pihak ataupun yang tidak mengambil, yang cuba memisahkan dengan iman. Tak ada kaitan dengan iman. Perasaan ni macam penyakit, semua orang kena. Betul, semua orang kena. Tekanan perasaan boleh kena. Tekanan, maksudnya perasaan ada, tekanan datang. Tekanan, orang benci, orang dengki, macam-macam tekanan, faktor luar, tak ada duit, orang abaikan. Ini semua kena tinggal pasangan, bercerai ni. Faktor luaran ni banyak yang kita boleh ceritakan. Jadi itu boleh menjadi tekanan. Dia panggil tekanan perasaan. Menekan perasaan. Tetapi perasaan ini belum lagi tertekan. Sekiranya dia ada yang menahannya, menampungnya atau mengawalnya. Apa namanya? Iman. Habis Ustaz, kalau dia tak boleh nak menampung perasaan itu, masih di luar kawalan, bermaksud iman dia tidak jelas. Dan orang beriman ini tidak nampak tuan-tuan selagi tidak diuji. Tak bermakna orang yang berilmu itu beriman. Orang beriman ini adalah orang yang berilmu. Tapi tak semua orang berilmu itu beriman. Iman anugerah Allah. Yahdillahu nurihi ma yasha. Nabi SAW melalui tekanan, ya. Sahabat melalui tekanan, ya.
Khulafa' ar-Rasyidin melalui tekanan? Ya. Adakah mereka semua tertekan? Tidak. Jangan sesekali kata Nabi diperas. Jangan sesekali kata sahabat tertekan. Sahabat tidak tertekan. Nabi tidak tertekan. Bukti tidak tertekan, sentiasa hebat ke depan. Berkembang, maju. Hebat. Menjadi pembimbing. Menjadi penunjuk jalan. Walaupun dalam tekanan tentang bukti orang yang tidak tertekan, hidupnya maju ke depan. Itu orang tak tertekan tu. Dia ada tekanan. Dia panggil pressure. Pressure ni, kalau kena gaya, dia mendorong kita ke depan. Itu nama pressure. Tayar tuan-tuan boleh bergerak ke depan sebab ada pressure. Teori fizik dia panggil. Jadi momentum. Kita berjalan, tu ada tekanan. Tu ada momentum. Lebih kuat tekanan, lebih laju ke depan. Kena faham. Sebab itu Nabi SAW dan para sahabat, sehingga Nabi SAW mendapat gelaran Ulul Azmi. Tekanan para Nabi, para Rasul, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, luar biasa. Sebab mereka ada kapasiti yang besar untuk menanggung tekanan. Kita ni, baru tak ada audio suara sikit, dah tertekan dah. Dah tertekan, tak ada suara. Ustaz, tak ada suara, tertekan dah. Contoh. Itu yang jadi garang tu. Baru tak ada sikit dah. Allah. Tu kadang-kadang tu, kan, kita sebelum nak masuk gelanggang, kita ejah dia dulu. Kita tengok dia ni jenis tekanan apa. Tengok dia bagi, kan setengah-tengah guru tu kan. Dia akan bagi tekanan kat anak murid. Tekanan. Tengok, tertekan tak? Tengok okey ni. Okey, hebat. Maksudnya dia ini menanggung beban. Berjaya menanggung beban. Baik. Jadi sidang jemaah mulakan Allah SWT. Jadi, bila kata, Ustaz cengeng malam ni, dah cerita perasaan dia kena cengeng sikit. Dia tak boleh nak, kita tak nak belai perasaan. Dah. Ada setengah tu memang akan buat perasaan, dia akan, okey, sebab perasaan bukan untuk dibelai. Bukan untuk dibelai, Ustaz. Bukan belayan. Kalau kita belai, kita takkan boleh mengurus dia. Sekarang ni adalah mengurus perasaan. Anda tahu tak perasaan ni dia punya horsepower besar mana? Horsepower dia adalah boleh menghancurkan dunia. Tahu perasaan. Dan dia boleh membangunkan dunia. Perasaan je kerja. Tapi ingat, tengok dia punya, dia panggil faktor dia. Menghancurkan dunia bila perasaan tengah marah, tuan-tuan. Datang pula iri dengki, masuk pula dengan iblis hasutan. Tak ke dia bom negara-negara tu? Yang jadi perasaan cincang 14 geram tu, perasaan ke iman tu. Perasaan. Yang boleh tetak kepala suami sampai terbelah urat tu, jejak tu perasaan ke iman. Perasaan. Jangan buat main perasaan ni. Perasaan ni kalau tak kena gaya, dia punya kerosakan, major damage, tuan-tuan. Sebab tu dalam satu riwayat, perasaan ni namanya nafsu. Sebab tu nafsu ni, satu riwayat, Allah SWT menjadikan nafsu dan akal. Dia dalam kategori roh. Nafsu ni, 3 kali direjam dalam neraka. Ditanyakan, man anta? Nah, Allah tanya, siapa engkau? Man ana? Siapa aku? Siapa engkau? Iblis, nafsu jawab, aku, engkau. Jawab dengan Allah macam tu. Nafsu, jangan main-main. Campak dalam neraka. 1000 tahun, keluar balik, campak 3 kali dalam riwayat. Dalam satu riwayat. Keluar, masuk. Yang kali ketiga baru luntur. Kalau tengok kepada nafsu punya didikan, contoh, sebut tentang kahwin. Yang tak mampu lagi di sudut kapasiti, mungkin fizikal, kapasiti dari segi ekonomi, kapasiti, macam-macam kapasiti, Nabi suruh puasa. Tengok. Nak tundukkan perasaan bukannya dengan belayan, dengan menahan. Puasa, tak makan, tak tengok. Apa lagi? Asingkan. Apa lagi? Tundukkan. Nampak tak? Dia tegas. Untuk perasaan ni, dia kena ada tegas. Dia kalau belai tak jadi. Dia akan duduk pada kelalaian.
Kadang-kadang tekanan bila duduk fokus kuliah ustaz, lain tak clear. Itu ujian lah. Sebab tu kalau kita berduduk dalam iman, kita boleh hadapi lain tak clear tu. Tapi kalau kita duduk perasaan, kalau dalam mengaji pun boleh terangkat juga. Tengah mengaji atau tengah baca Quran ni dengan perasaan, bukan dengan iman. Tengah-tengah baca Quran ni, datang pula orang kutuk kita, dia lambung Quran tu, jangan main-main. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menahan nafsu dia juga adalah mujahadah, jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad. Perkataan nafsu ini diambil dengan jihad. Mujahadah. Jihad ni kalau pergi kepada lawan musuh itu dengan pedang. Dengan keringat, dengan ketegasan. Tapi lawan nafsu dengan kelembutan. Terbalik, kita tak boleh bunuh dia. Nafsu tak boleh dibunuh. Nafsu ni perlu ditunduk dan dilentur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sebab itu, perasaan kebenaran. Orang yang cuba mempertahankan perasaan dia, dia akan cepat duduk dalam keadaan yang terasa. Pertahankan perasaan dia terasa. Sebab tu kadang-kadang kata-kata kebenaran yang dilontarkan, itu bagi yang duduk dalam perasaan, dia seakan-akan menganggap itu satu ancaman bagi dia. Apa ni, cakap ni, kasar ni. Sedangkan dia tidak kasar. Perkataan kasar ni kalau perkataan makian, cacian, kutukan, itu kasar. Perli-perli dalam konteks merendahkan. Tapi kalau sebut dalam contoh, jangan jadi seperti binatang, tak faham-faham. Itu straightforward bahasa. Itu bukan bahasa perasaan, itu bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran itu tidak dicampur aduk dengan perasaan. Perasaan ni, baik, setelah dibaca contoh, jangan jadi seperti binatang, malah lebih teruk, tak faham-faham. Kita dengar, okay, bila macam tu, perasaan akan tunduk takut. Bila takut, barulah dia beribadat. Barulah dia tunduk, barulah datang khasyah tu. Khasyah tu duduk kat perasaan lah. Perasaan takut. Barulah datang ketika kebenaran ambil alih. Jangan jadi seperti binatang. Tak faham-faham. Binatang pun faham. Dengar. Jadi perasaan dengar tu, sentaplah dia. Itu nama sentap tu. Bila tersentak, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala. Dengan ayat kebenaran ni, kita mohon agar divertlah perasaan tu. Mungkin dia dulu duduk dekat kebatilan, duk alik dengan perasaan kan. Asyik lemah, asyik tunduk, asyik give up, bangun balik, give up, bangun balik. Datang ayat kebenaran, bagi satu sentapan, tersedar dia. Bila tersedar, datang rasa takut, hidayah masuk. Bila hidayah masuk, perasaan yang tunduk. Bila perasaan tunduk, maka dia beribadat dengan perasaan yang takut tadi. Daripada perasaan sedih tadi, duk galik dengan dunia ni, datang satu ayat Al-Quran yang mengajar untuk sedar, satu masuk, dia bangkit. Itu namanya. Tapi mana yang tak terima? Ini hidayah ni milik Allah lah. Ini kata iman tadi. Perasaan ni perlu diselesaikan dengan keimanan. Dia bukan dengan kembali melayan perasaan, mungkin melayan keadaan. Macam tadi, ada setengah kaedah tu dia nak menyelesaikan luaran. Contoh, suami yang tak pandai membelai, you kena bincang balik supaya dapat belayan itu. Kita akan lebih lemah. Perasaan kita akan lebih menguasai dan kita akan mula ditekan lebih dalam. Malah sekiranya kita tak dapat apa yang perasaan terganggu tadi, malah dia akan buat satu tekanan yang lebih dalam. Dia panggil apa? Penderitaan. Derita tu. Itu panggil depressed sampai ada split identity, mental disorder. Perasaan tu. Memang kita tak cerita bab iman ni, kita cerita bab perasaan ni. Tapi Islam mengajar kita untuk tidak duduk pada keadaan, tidak duduk pada perasaan. Islam mengajar kita duduk pada keimanan. Sebab tu orang beriman, walaupun dia kena tekanan tadi, tetapi dia ada keimanan, dia ada reserve, dia ada backup, dia ada, dia panggil sokongan, dia ada direct line daripada Allah SWT yang dapat bantuan, iman
Di saat tekanan datang tuan-tuan, maka dia fikir balik secara keimanan, walaupun suami aku tak layan aku, walaupun aku mungkin tidak dihargai oleh suami aku, tetapi Allah memandang aku. Nampak tak? Iman ambil alih. Maka adakah dia nak layan dengan perangai suami dia? Dia tak layan lah tuan-tuan. Sebab dia dah mula alihkan perasaan sedar, perasaan takut kepada Allah itu lebih tinggi daripada melayan perasaan orang yang tak menghargai dia. Ini selesai masalah perasaan sebenarnya. Sebab tu perasaan mesti diselesaikan dengan keimanan. Baik macam mana jalan sekalipun. Kalau anda tak selesaikan dengan keimanan, anda hanya menutup keadaan. Anda hanya berpindah dari satu keadaan ke satu keadaan. Dari satu keadaan ke satu keadaan. Itu saja. Memang dia akan selesai perasaan dia itu. Tapi dengan syarat lari daripada keadaan itu. Anda kena counter keadaan itu dengan keadaan. Nampak tidak? Anda kena counter keadaan itu dengan keadaan. Kalau keadaan macam mana? Keadaan itu menyedihkan, anda kena counter keadaan yang menyeronokkan. Terima kesedihan itu, kemudian kita pelan-pelan bangunkan dengan, you cari circle yang gembira, you cari, then again, keluar bahasa London saja, then again, dan lagi sekali, anda buat satu repetition keadaan, anda hanya berpindah dari keadaan ke keadaan. Bila keadaan ke keadaan, ini tidak selesaikan masalah. Anda lari daripada susah untuk senang. Tapi anda tak selesaikan perasaan tadi. Anda tak suka susah. Anda stres dengan susah. Anda rasa tak baguslah susah ni. Dan anda workout, anda buat kerja. Ini tertekan. Sebab apa tertekan ni? Sebab saya susah Ustaz. Baik, maka dia tak suka. Kemudian dia berusaha untuk keluar daripada kesusahan. Dan dia dapat kesenangan. Bila dia dapat kesenangan, adakah perasaan dia selesai? Tidak. Sebab dia ada rekod. Dia ada dipanggil kronologi dia. Dia ada benda yang masih mengikut dia. Dia panggil apa? Traumatik. Ataupun dia ada chip atau dia fikiran ni. Dia bawa memori kesusahan dia. Dia bawa ke kesenangan. Sebab tu di waktu dia senang, dia boleh jadi seorang yang selfish. Dia boleh jadi orang yang sangat ekstrim di dalam kejayaan. Sehingga dia boleh lagi sekali dia rasa tekanan. Sebab apa? Orang tak hargai kejayaan dia. Nampak tidak? Dulu dia susah. Dia susah dan dia tidak dihargai. Dan dia tertekan. Dan dia naik dengan semangat untuk keluar daripada kesusahan. Okey, kita terima. Sekarang ni, Allah takdirkan dia berjaya. Kemudian orang tak hargai kejayaan dia. Walaupun dia berjaya, tetapi dia tetap berada dalam tekanan. Sebab orang tak appreciate kejayaan dia. Sehingga nak pindah negara. Faham-faham. Tak faham sudah. Nak pindah negara, tuan-tuan. Tak nak duduk negara Malaysia. Sebab orang tak nampak dia punya sumbangan dia. Orang tak nampak. Saya dah buat macam-macam. Sedangkan you ada successful man. You ada, orang lain tak ada. You boleh bagi apa you nak bagi. Tiba-tiba, nampak tidak? Okey, baik. Itu nampak. Dia hanya berubah dari keadaan ke satu keadaan, keadaan ke satu keadaan. Sampai bila nak lari? Itu satu. Baik. Bersangka baik penting ke Ustaz? Nah, ini iman. Iman berbicara soal husnuzan. Tapi sangka baik itu dengan iman, bukan dengan positive thinking. Positive thinking belum bersangka baik. Positive thinking you divert daripada susah kepada senang. You positifkan susah itu. Itu the positive thinking. Tapi Islam tidak mengajar kita hanya positive thinking. Islam mengajar kita menerima keadaan itu. Tetapi tidak tunduk pada keadaan. Beza, menerima keadaan tapi tidak tunduk pada keadaan. Terima susah tapi tidak tunduk pada susah. You terima susah? Ya, saya susah. Tapi nak tunduk dengan susah? La. Kenapa? Aku tunduk dengan Allah. Allah jadikan susah. Dia nampak dari mana datang susah. Dia nampak dari Allah. Lalu dia sangka baik dengan Allah. Dia tidak membenci kesusahan. Dia tidak cuba memandang serong dengan kesusahan. Sebab susah dari Allah. La tataharraku zarratun biiznillah. Tak ada siapa doa nak susah.
tidak akan bergerak walau sebesar zarah, melainkan dengan izin Allah. Adakah orang bangun-bangun pagi, ya Allah, aku nak susah? La, tidak akan ada berlaku doa begitu. Tapi jadi, maka dia cuba kawal perasaan dia dengan husnuzan tadi. Iman mengambil alih perasaan dia dengan menyedarkan kembali perasaan. Wahai perasaan, kau layak dikenakan. Ni kata-kata kebenaran. Kau layak dikenakan kesusahan kerana kau hanya hamba Allah yang tidak perlukan apa-apa sepatutnya. Oh, dengar. Sebab tu iman ni tuan-tuan, dia membawa kita untuk seeking the truth. Cari kebenaran. Contoh, tuan-tuan. Kalau betul kita berjaya menguruskan perasaan kita. Sebagai contoh. Kata malam ni. Malam ni tuan-tuan, begini. Okey, sekarang saya nak tuan-tuan yang live dengar malam ni, silakan keluarkan tomahan dan cacian kepada diri saya. Nak tengok orang kata, bagaimana kita boleh kontrol perasaan. Orang caci, orang maki, orang hina, orang downgrade. Kita steady. Malah kita bersedia untuk dihina. Kita tidak menghina, kita tidak menghinakan diri. Lain menghinakan diri lain. Menghina lagi diri adalah dengan mencemarkan maruah. Itu menghina diri. Tapi kita bersedia untuk dihina. Bila bersedia untuk dihina dan kita terima kehinaan, tapi tak tunduk dengan kehinaan, kita terima sebab memang kita dari diri yang hina. Air mani dari tanah, pijak-pijak, air mani tidak dipandang. Siapa kata? Allah kata. Jadi nak sedih ke dengan kenyataan itu? Anda nak sedih ke dengan kenyataan itu? Kenapa anda nak sedih sedangkan itu dah hakikat diri kita? Bila sedih ni sebab anda tak balik kepada realiti. Anda tak balik pada hakikat. Anda duduk pada keadaan dan cuba nak muliakan diri itu. Dengan apa? Dengan harta? Dengan nama? Dengan apa? Dengan rupa? Dengan apa? Dengan dunia? Sebab itu kita hanya berubah dari keadaan ke keadaan. Kau tak kenal siapa aku lagi. Kau tunggu aku ada doktor nanti. Oh, sekarang kau tak pandang aku ya. Kau tunggu aku ngaji kitab-kitab yang hebat-hebat tebal-tebal nanti. Kau tunggu nanti. Jadi I'll be back. I'll be back balik. Sekarang saya dah dapat sanad ni gini. Ni guru saya gini. Kita bercerita. Tiba-tiba kena lagi makian. Lagi sakit jiwa tuan. Sebab apa? Sebab dia hanya berubah dari keadaan ke keadaan. Dari keadaan ke keadaan. Dia tidak daripada keadaan kepada keimanan. Sebab tu kaitan depres ini mesti ada kaitan hubungan kait dengan keimanan untuk menyelesaikan masalah perasaan yang ditekan secara total. Kalau tak nak anda selesaikan masalah perasaan secara total, maka tak payah kaitkan dengan keimanan. Boleh? Tak ada masalah. Tapi ingat, anda hanya lari daripada keadaan dan menutup keadaan saja. Itu saja. Bahawa orang beriman, yang betul-betul beriman, itu berjaya berhadapan dengan tekanan perasaan. Sehingga kan orang beriman itu tidak ada tekanan perasaan sebenarnya. La takhaf, la tahzan. Tak ada Ustaz, tak ada tekanan. Ya, tak ada sebab hati dia tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Jadi di mana ketenangan itu boleh mendatangkan tiba-tiba orang beriman pun ada tekanan perasaan? Tak logik. Tak terima akal. Sebab orang yang tenang mana boleh duduk dalam tekanan? Mana boleh katakan dia, maksud saya, orang yang tenang, tidaklah dia tertekan. Dia boleh duduk dalam tekanan. Minta maaf. Orang yang tenang boleh duduk dalam tekanan. Tetapi orang yang tenang tidak tertekan. Dia tidak perlu tertekan, dia tidak perlu depres. Sebab dia dah ada dia punya absorber. Absorber ni dia punya protector. Nampak tidak? Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita macam tu kita faham kedudukan diri ni, barulah kita kena faham macam mana yang dikatakan kaedah untuk menguruskan tekanan perasaan. Khair. Saya tengok dah boleh ke? Okey, khair. Okey, alhamdulillah boleh. Baik. Jadi sedang jemaah memuliakan Allah Taala. Khair. Sikit lagi ya, sikit lagi. Kau apa dah? Baik. Jadi sekarang ni tekanan
Okay, depressed. Dan kaitannya dengan iman. Baik, statement yang pertama saya nak berkata orang beriman bebas daripada dipanggil tertekan. Ni depresi, tertekan. Tertekan. Disebabkan oleh tekanan perasaan. Sebab apa orang beriman tidak tertekan disebabkan tekanan perasaan? Kerana mereka tidak duduk pada perasaan. Orang beriman tidak duduk pada perasaan. Baik, dia begini tuan. Saya gambar rajahkan dia. Saya gambar rajahkan dia. Baik, perasaan. Kalau boleh digambarkan beginilah. Dia dikelilingi. Nafsu perasaan. Baik. Core dia adalah jiwa. Jiwa. Baik. Hitam ni environment, keadaan. Kebendaan. Merah ni apa? Inilah dia. Dia panggil perasaan tadi, emosi. Nafsu. Ini qalbu. Okay. Apa kaitannya? Memang kaitan secara langsung. Orang beriman, tuan-tuan. Benar ini. Jangan kata mengaku beriman selagi tidak diuji. Sekarang perlu diuji. Perlu diuji. Uji. Allah uji dia. Jiwa perlu diisi. Itu makanan jiwa. Dengan apa? Allah. Habis cerita. Allah. Ketika Allah itu berada, kekuasaan Allah itu memenuhi jiwanya, maka tekanan perasaan keliling ini tidak mampu menekan jiwa. Jiwa tidak tertekan kerana sudah solid. Solid. Malah sudah mendapat tenang. Sebab apa solid? Tenang. Bagaimana dia nak tenang? Maka tenang itu dengan kebenaran. Tenang itu dengan kalam-kalam kebenaran. Kalam kebenaran sangat tegas. Sangat jelas. Sebab itu kalau nak bangunkan jiwa itu dengan ketegasan. Iman tegas. Perasaan mungkin boleh mainkan perasaan. Anda nak mainkan emosi. Silakan. Tapi anda kena ingat. Perasaan ini akan seringkali ada. Dia akan seringkali ada di keliling jiwa ni. Jika anda sibuk melayan perasaan tanpa mengambil peduli keadaan jiwa anda, maka sebab tu jadinya tertekan. Jiwa tu makin sakit. Dan di situlah datangnya pressure yang di luar kawalan, tuan-tuan. Sebab tu orang beriman, dia berjaya menangani perasaan ini. Baik, kalau tak nak, habis Ustaz, orang tak beriman, tak berjayalah. Okey, orang yang tidak kaitkan dengan iman, dia berjaya untuk mengubah emosi dia, mengubah keadaan. Orang dia boleh contoh ya, emosi dia terganggu, tuan-tuan, disebabkan oleh perkara, katalah tadi perkara tentang suami. Alihkan, jangan pandang suami, alihkan. Bayangkan sekarang diri anda boleh mengatasi. Baik, dia cuba alihkan perhatian. Faham, tuan-tuan? Dia alihkan perhatian, sebab tu dia panggil psikologi. Duduk, you psycho you. Dia cuba alihkan perhatian dia, ataupun you tengah stres, window shopping, kan? Dah puas window shopping, dah sekali terjun window terus. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai. Jadi orang yang beriman itu pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Sebab tu jangan terkejut, setengah-setengah tu mungkin ada ilmu yang banyak, tiba-tiba dia tertekan lah. Orang marah lah bila orang cabar dia. Sebab iman ini milik Allah. Faham? Ustaz, Nabi macam mana Ustaz? Nabi tertekan. Wallahi tidak. Sebab Nabi mengajar kita mengenal Allah. Habis Ustaz, Nabi kena caci,
Nabi kena tekanan Ustaz. Nabi hidup tertekan, susah. Nabi hidup tak tertekan, tapi Nabi hidup dalam tekanan. Surrounded musuh Allah. Nabi dikelilingi oleh musuh-musuh. Adakah Nabi tertekan? Tidak. Nabi duduk dalam tekanan. Malah Nabi dilahirkan. Nabi SAW di tengah-tengah Arab Jahiliyah. Tuan. Hardcore tu. Terbitnya permata. Tuan. Ya, nampak? Sedih perasaan. Nangislah. Tapi nangis yang dibangunkan dengan keimanan, dia makin maju ke depan. Itu cara dia. Sekarang ini menangis, melayan perasaan. Tak ke mana-mana pun. Tak ke mana-mana pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang kalau nak kaitkan dengan pakar, memang saya boleh katakan tak ada kaitan dengan iman. Boleh tak ada kaitan dengan iman. Anda nak alihkan perasaan macam ni. Mereka tak nak kaitkan dengan iman sebab semua orang tak bab iman ni bab yang mahal. Anda kalau nak kaitkan dengan iman, pastikan anda mampu nak kaitkan. Kalau tak mampu, jangan. Iman ni mahal, tuan-tuan. Baik, sekarang ni kita asingkan depresi dengan iman. Boleh? Anda nak asingkan depression dengan iman. Boleh, tak masalah. Anda nak selesaikan masalah depression tanpa iman. Boleh. Apa tadi? Keadaan. Ubah keadaan. Daripada keadaan satu, ubah kepada keadaan dua. Pergi keadaan kedua, ubah kepada keadaan ketiga. Keadaan ketiga, ubah kepada keadaan empat. Ikutlah berapa perubahan yang you nak pergi. Ini pun Allah izinkan. Tak apalah. Dia tak nak dengan iman, ubah dengan keadaan. You susah, ubah senang. You tak suka orang, jauhkan. Nampak tak? You kawal emosi dengan kawal fikiran. You bayangkan. Iman tak masuk campur. Tapi saya nak bagi tahu berapa lama bertahan. Sebab tu dia hanya menutup keadaan. Sebab tu masih ada trigger. Masih ada, dia panggil, belum zero case. Dia ada pending case. Ingat, dia ada pending case. Dia ada kes baru muncul. Kluster baru ni banyak. Memang you tutup satu kes, kluster lama tutup, kluster baru timbul. Kluster dah ni tutup, dia timbul. Sebab tu orang tengah okey, tiba-tiba trigger masalah dia lama. Jangan. Dia keluar, saya dulu pernah sakit. Mula. Dia trigger masalah lama, dia keluar balik perangai dia. Orang ni orang tak beriman ke? Orang ni beriman. Tapi dia tak gunakan iman untuk menyelesaikan perasaan dia. Sebab dia ingat iman ni solat je. Solat je. Jangan masuk campur cerita bab-bab depres ni. Makan ubat. Contoh. Solat je. Dan memang pun, dengan solat tuan-tuan, bukan tiba-tiba boleh selesai depres ni. Anda jangan ingat. Tiba-tiba solat dia, tenang Ustaz. Ya ke? Berapa ramai solat tak tenang? Sebab tak solat dengan iman. Solat dia, solat syariat. Sebab rukun dia memang rukun Islam. Tapi, mesti dengan iman. Iman dengan apa tuan-tuan? Iman ni dengan Allah. Iman ni dengan Allah. Bukan dengan solat. Solat menyatakan iman. Sebab tu kalau jangan terkejut, solat tak selesai lah. Orang solat pun stres jugalah. Kalau kena kat saya jawab, betul? Orang solat pun stres juga. Tapi Ustaz, bukankah solat ni mencegah kemungkaran dengan iman? Kalau dia tak selesai iman dia, tak selesai juga. Oh, dengan Allah. Yes. Jadi sekarang ni, kenalah kaitkan, kenalah cari ni. Oh, nak tenang ni. Dan Allah, tuan-tuan, kalau anda berurusan dengan Allah, anda kena realize satu benda. Allah SWT, kalau anda nak kenal Allah, anda kena bersiap sedia siang dan malam, sihat dan sakit, hujan dan panas. Sebab Allah memiliki kedua-duanya. Anda jangan ingat bila kata dengan Allah, pelangi. Anda ingat dengan Allah, tidak tidur di lampu. Tidak, tuan-tuan. Bila dengan Allah, anda tidak terkesan dengan susah dan senang. Bermaksud, anda off-road. Anda off-road, keluar daripada jalan kesusahan, jalan kesenangan. Sebab apa? Anda dah duduk pada jalan ketenangan. Jalan ketenangan tidak heran dengan kesusahan, tidak heran dengan kesenangan. Sebab apa?
Sebab dia sedang memusatkan tentang kekuasaan Allah. Dia kaji. Ustaz, macam mana perkara ni boleh berlaku, Ustaz? Apabila Allah sendiri yang berkehendak, dia tidak terasa dengan keadaan itu. Dia panggil bius. Itulah kekuasaan iman. Kemanisan dia sudah dapat. Anda jangan underestimate tentang bagaimana Allah boleh hilangkan tekanan seseorang dengan iman. Sebab kalau anda boleh terima doktor boleh bius orang, doktor boleh bius orang sakit, yang nak operate tuan-tuan, bius boleh tak sakit, Allah pemilik alam jagat raya takkan tak boleh bius orang yang sepatutnya sakit hati tiba-tiba tak sakit. Sebab tu anda jangan underestimate orang punya iman. Kalau kita pun tidak sekuat iman itu, janganlah kita ukur iman orang dengan kelemahan iman kita. Boleh ke Ustaz orang perempuan terima poligami? Tengok senyum sampai ke telinga tu. Tak lah. Orang perempuan mesti tak boleh terima punya. Nya ni belakang. Dia punya cakap tu ikut siapa? Ikut kelemahan iman dia. Anda jangan underestimate keimanan orang. Orang punya iman tuan-tuan, kita tak tahu. Dia boleh terima dengan senyum. Sebab Allah pilih dia. Dia dah melalui jalan itu dah. Sebab tu kena duduk dengan orang yang sudah melaluinya. Ada panggil guru mursyid yang ada Allah pilih. Kan? Orang-orang yang Allah pilihan. Yang merasai nikmat iman itu. Bukan lagi bercerita tentang keadaan, kesedihan, keluar daripada keadaan, you masih lari daripada keadaan. Boleh selesai masalah dengan keadaan, tapi tidak berkekalan. Ingat, anda hanya lari, tetapi sampai masa anda penat berlari, anda akan tersungkur lagi sekali. Nak yang mana? Kali ini kita sungkur dengan kepenatan sebab anda lari daripada tekanan tadi. Anda lari dan bina kebahagiaan yang disebabkan oleh keadaan. Anda penat berlari tau. Anda tersungkur lagi sekali, lebih penat 2 kali. Sebab anda dah berlari dan anda tersungkur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Jadi, sidang jemaah memuliakan Allah Ta'ala. Boleh ke depres tak kaitkan dengan keimanan? Boleh. Saya nak bagi satu kenyataan di sini. Boleh. Sebab memang perasaan, anda nak seronok. Anda nak seronok sebab depres kan, perasaan nak seronok. Seronok ni tuan-tuan, anda boleh dapat, tak baca Quran boleh seronok, betul tak? Boleh main, pergi mana-mana yang anda nak buat, seronok aja lagi. Anda nak sedih, anda nak gelak-gelak, ni tengah sedih-sedih nak gelak-gelak. Tengah sedih gelak-gelak. Bagilah apa yang orang tu suka. Bagi rantai ke, bagi gelang ke, bagi hadiah ke. Sukalah dia. Ada bagi Al-Quran. Oh, bagi Al-Quran dia campak Al-Quran tu kan. Betul tak? Boleh tuan-tuan. Sebab tu tak heran orang cuba alihkan. Depres, ada kaitan dengan iman. Oh, sedap cakap. Memang betul lah. Kita pun iya. Dan orang beriman pun ada kena depres. Betul? Orang beriman pun kena sebab dia tidak gunakan iman. Iman ada disimpan. Sedangkan dia kenalah ambil iman untuk selesaikan. Tapi dia tak nak. Dia pemilih untuk tidak mahu. Tak apalah, dia dah tak nak macam mana. Baik. Jadi sebenarnya memohonkan Allah SWT. Sebab itu, anda jangan terkejut. Dia nak seronok ni tuan-tuan. Anda boleh pergi bercuti. Dapat seronok? Dapat. Seronok dapat tuan-tuan. Ingat, saya nak tulis perasaan. Tuan-tuan, subhanallah, nanti kita detailkan tentang perasaan ni tuan-tuan, insya-Allah. Pada perasaan ni, dipanggil emosi ni, anda bicara soal suka, duka. Anda bicara soal sedih, gembira. Ada cerita bab iman tak sini? Tak ada tuan-tuan. Suka, duka, sedih, gembira, dia boleh duduk pada keadaan tuan-tuan. Sebab itu keadaan dia tengah suka, apa faktor keadaan dia? Pergi bercuti. Seronoklah tuan-tuan bercuti. Nak pula bercuti di Taja pula tu. Bercuti di Taja. 5 star. Suka tak? Suka. Habis bercuti, boleh jadi duka balik? Boleh.
Bila apa? Bila tak ada cuti tadi. Bosan lah, tak ada cuti. Nampak tak? Dia main kat situ lah perasaan. Anda nak suka, nak seronok, boleh pergi kelab malam. Boleh, pergilah kelab malam. Seronok lah. Tuntang, pergi. Habis kelab malam, habis ya. Suka boleh sedih balik. Duka boleh gembira. Tak ada masalah. Anda hanya bermain dengan keadaan je lah. Suka, sedih suami kahwin lagi. Jangan bagi suami kahwin lagi. Sukalah balik. Oh ya boleh. Selesai masalah. Gembira sekarang. Suka je mah. Alhamdulillah suami saya dah dapat hidayah dah. Apa dia? Tak jadi kahwin lagi. Suka lah. Suka. Alhamdulillah keluarga, rumah tangga saya dah dibina kembali dengan jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Saya suka balik suami saya tak kahwin lagi. Dia suka sebab suami tak kahwin. Itu je lah. Dan dia gembira mendengar berita gembira. Abang tak jadi kahwin lah jemaah. Sebab setakat ni abang tak jumpa lah sehebat kamu jemaah. Kamulah yang satu-satunya yang hebat. Jemaah dengar Allah berderai air matanya. Terima kasih bang. Boleh. Anda boleh tukar je keadaan tu semudah tukar baju tuan. Macam budak-budak. Tengok budak-budak. Dia menangis kan. Dia dengar nangis tuan-tuan. Bagi gula. Diam terus. Senyum. Tengok perasaannya mainan. Punya penipu tuan-tuan. Dia boleh tukar. Sap-sap macam tu je. Anda nak jadikan perasaan sebagai penyelesaian kepada tekanan? Silakan. Saya tak halang. Islam pun tak halang. Silakan. Tapi jangan marah kalau asyik bertukar saja. Suka duka, sedih gembira. Suka duka, sedih gembira. Tak tetap. Sebab tu kena kaitkan dengan iman. Iman tidak mengajar kita untuk suka je. Iman mengajar kita menerima takdir. Menerima keadaan. Menerima situasi. Orang yang tak boleh terima kan, orang marah tak boleh terima kan. Kadang-kadang orang kritik ilmu dia pun dia tak terima dah. Kritik, salah ni ilmu ni. Salah ni. Mana boleh Ustaz? Oh, kita bawa kritik ilmu dia, marah dah. Macam saya terbuka kan, kritik lah. Tapi jangan kritik kebenaran. Kritik kebenaran saya tak bincang. Kalau setakat kritik pandangan pendapat, kita boleh terima. Belapan dada, tak masalah pun pandangan. Tapi kebenaran jangan. Anda kacau kebenaran, World War III. Sebab wajib pertahankan kebenaran. Sebab tu tegas. Tak boleh. Nak setakat nak ni, dia kena terima. Kadang-kadang kan, bawa cerita tentang mengurus perasaan emosi. Bila kita challenge ilmu dia, dah menyanda. Tak boleh terima dah. Macam mana mengurus emosi bila kita kritik pun tak boleh terima? Patutnya boleh terima lah. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sila jemaah dimuliakan Allah SWT. Orang yang perasaan ni tuan-tuan, tekanan ni sebab dia tak boleh terima keadaan. Keadaan yang berlaku topik ni tuan-tuan besok kita sambung lagi. Malam ni tak sempat. Tu dia 11.18 dah. Penasihat moh besar-besar diraja dah bagi surat peringatan dah. Farid katanya. Yang mendengar-mendengar tu amai yang bersuami katanya. Jangan lambat-lambat. Mak kata, ya mak. Baik mak. Jangan habis lewat. Itulah. Dia pun dah terlajak ni waktu pukul 11 hari. Baik-baik. Nanti kita sambung. Besok saya nak cerita tentang tekanan ni. Keadaan. Tak boleh. Dia bila tak terima keadaan tu, dia akan jadi tekanan. Dia tak terima. Objek. Menentang. Tu kaedah apa tu tadi? Apa tu? Ustaz, macam mana dengan kaedah ada kaedah untuk delete rasa marah atau ayat? Kaedah tu kaedah untuk selesaikan ni. Suka duka ni. You program keadaan, perasaan. Dia deal with perasaan. Okey. Tapi benda tu tak konsisten. Anda kena sentiasa bermonolog, berprogramming sendiri. Menyemput rezeki, mencurah-curah. Perasaan memanglah. Bila dengan perasaan, apa boleh jadi? Kan saya bagi tahu dia kesan perasaan. Tapi ingat, antara kaca dan permata. Ini kena bezakan.
Kaedah guna menggunakan dalil dan hadis. Tidak salah memiliki dunia namun bukan dimiliki dunia. Memang guna dia begini. Al-Quran dan hadis ni boleh diguna oleh siapa-siapa saja. Mengikut niat masing-masing lah. Poin ni senang dia. Dari mana asas binaan dia? Macam mana dapat ilmu tu? Adakah ada dulu ilmu tu baru ambil nas Al-Quran, atau daripada nas Al-Quran keluarnya NLP? Itu yang perlu dibincangkan. Okey. Adakah kita ada ilmu sesuatu itu, kemudian kita ambil dalil, kita sokong? Ataupun ilmu yang kita dapat ni daripada kajian Al-Quran keluar formula. Itu kena faham. Dan akhirnya yang tadi yang masih teori-teori itu kena menyokong Al-Quran. Sepatutnya begitu. Bukan Al-Quran yang menyokong kita. Kita yang kena menyokong Al-Quran. Ingat tu. Itu CP yang kena pegang sampai bila-bila. Bukan cari Al-Quran untuk menyokong kita. Sepatutnya kita yang kena kaji Al-Quran dan kita kena sokong Al-Quran. By hook or by crook. Jadi, kena reverse balik lah. Maksud, kena refurbish balik, kena demolish balik ilmu tu ke apa ke. Cari ayat Quran, bina daripada ayat itu, keluarkan formula, kemudian gunakan. Itu kita boleh pertimbangkan lah. Kita kaji juga, tanya ulama', tanya ni, mufassirin, tak boleh men. Ambil ayat Quran, pakai, tak semudah itu. Sebab ayat Quran ni, level dia tinggi. Dia adalah core dia. Dia macam formula ni, tuan-tuan, dia paste parti. Parti ni bukan tiba-tiba pakai. Dia kena huraian, kupasan, lightkan lagi, sehinggalah dia boleh jadi penggunaan awam. Khair, insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Kita berhenti di sini. Saya nak cerita nanti sambung tekanan keadaan ni. Bagaimana respon punca dia. Bagaimana bila kita tak boleh terima keadaan, tekanan sampai. Malah lebih jauh daripada itu adalah tertekan. Bila keadaan tidak menyeluahi kita. Itu yang masalah. Teori-teori tadi cuba untuk dipanggil deal dengan keadaan itu. Untuk menerima dengan fikiran, bukan menerima dengan kejiwaan. Jiwa menerima dengan fikiran menerima dua perkara berbeza. Kalau fikiran menerima, dia kena structure, dia kena bayang, dia kena create sesuatu benda yang ada dalam fikiran yang boleh menggantikan keadaan itu. Tapi iman tak perlu. You accept je keadaan tu. You dihina lah Ustaz. Ya ke? Alhamdulillah memang dalam Quran ada orang cakap Aimani yang hina. Hinalah saya, tak ada masalah. Mati akal nak jawab. Dah, tak adalah gaduh. Habis. Jadi dia tak boleh nak mainkan keadaan. Ingat, keadaan dan perasaan itu yang akan kontrol dua perkara ini kalau kita tak hayati. Khair, insya-Allah kita tangguh dulu pengajian kita pada malam ni. Kita sambung pada besok masih dalam membincangkan tekanan ni kaitan dengan keimanan, insya-Allah. Moga-moga Allah bantu kita untuk faham tajuk yang sangat penting ni bagi saya lah. Bagi saya sebab kita deal benda ni hari-hari dan banyak yang membincangkan perkara ni. Ingat, apa yang kita bincangkan ada kaedah dia. Bukan sekadar kita petik-petik atau kita just keluarkan pendapat yang tidak ada asas. Kita cuba kaji dan kita nak hidup di dalam kebenaran, insya-Allah. Kita tak nak terperangkap dengan perasaan dan keadaan. Apatah lagi tenggelam dengan konspirasi iblis dan dajjal laknatullah itu. Khair, insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Bertemu besok, sambungan dalam tajuk yang sama. Bagaimana kita nak memahami, menguruskan tentang perasaan dan kaitan dengan iman. Khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farad dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw haqqa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir.